Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, saya panjatkan kesyukuran pada Allah SWT pada petang yang berbahagia ini. Alhamdulillah kita bersama tetamu guru saya yang lama tak lama jugalah ya, tapi dah berpisah beberapa tahun bersama dengan tetamu kita dalam tajuk kita pada hari ini, iaitu diskusi seni berfikir. Satu tajuk yang dibawakan sebagai satu reflection, sebagai satu peluang untuk saya sendiri ya, berfikir dan melihat balik kepada tajuk yang saya minat. Dan saya yakin bagi tuan-tuan yang hadir pada online sekarang ini juga ingin melihat apakah perspektif ya, berfikir ini dalam wahyu dan juga dalam kehidupan kita seharian. Dan tajuk kita pada hari ini ya adalah tajuk yang juga diskusi berkaitan dengan buku Seni Berfikir yang Hilang yang ditulis oleh penceramah kita pada hari ini, yang saya sempat beli online dan sempat baca dan kita nak melihat kembali lantaran di Akademi Seniji sebelum ini kita pernah membuat ataupun menganjurkan program tentang panduan kepada pendakwa, kepada penceramah, cikgu-cikgu, pendidik, berteraskan kepada buku Dr. Yusuf Qaradawi yang bertajuk Thaqafah Ad-Da'iyah. Jadi dengan ini saya mengalu-alukan kehadiran Ustaz Hasrizal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Berada di sana jam berapa Ustaz? Sekarang pukul 10 pagi. 10 pagi ya, Alhamdulillah. Jadi lama tak sempat tak berborak dengan Ustaz, dan Alhamdulillah bila cek nombor telefon tak ada, jadi kena dapatkan daripada sumber-sumber yang boleh dipercayai. Dan Alhamdulillah dapat bersama dengan Ustaz Hasrizal. Untuk maklumat semua, Ustaz Hasrizal adalah penulis di My Learning Journey atau di Facebook, dan juga saifulislam.com ya, satu website blog yang dah lama. Jadi pada hari ini saya ucapkan terima kasihlah pada Ustaz ya, sudi bersama untuk hari ini borak-borak je Ustaz ya, borak-borak diskusi, tapi rasanya boraknya bergantung pada soalan daripada pendengar. Dan saya adalah beberapa soalan kan, tapi kita tengok macam mana, insya-Allah. Dia mungkin round pertama ni terus aja kepada Ustaz Hasrizal berkongsi sedikit tentang latar belakang buku Seni Berfikir yang Hilang tersebut, dan juga satu latar belakang dia terbit baru ini di Iman Publication. Kemudian mungkin kalau trace back balik ke belakang itu, apa motivasi penting buku tersebut dan tajuk Seni Berfikir ini. Silakan Ustaz Hasrizal. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pertamanya saya ucapkan banyak-banyak syukur pada Allah Ta'ala dan terima kasih kepada Tuan Fazrul dan warga kerja daripada Akademi Sinergi Ikhlas kerana masih ingat saya lah berhubung setelah lama tidak bekerjasama dan orang kata mengadakan sesi-sesi perbincangan macam ni. Itu adalah satu, selain daripada roti canai ke ataupun rindukan keluarga ke, salah satu daripada kerinduan saya selama berada di perantauan ni adalah kerinduan untuk duduk semeja dan orang kata mencambahkan pemikiran, berbual tentang macam-macam topik, terutamanya bab-bab yang macam ni lah yang berkaitan dengan berfikir ni, iaitu sesuatu yang sangat banyak kita bualkan pada satu ketika dahulu. Alhamdulillah. Dan amat mudah bagi Allah SWT untuk mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Maka pertemuan-pertemuan yang macam ni walaupun secara virtual online, tapi tetap ia adalah merupakan sebahagian daripada rahmat Allah SWT yang harus kita syukuri. Terus kepada tajuk kita tentang latar belakang buku Seni Berfikir yang Hilang yang diterbitkan oleh Iman Publication.
Pertama sekali, buku ni sendiri sebenarnya dia bukanlah merupakan buku yang saya tulis, tetapi dia adalah merupakan transkrip yang dilakukan ke atas pengisian-pengisian yang saya sampaikan di dalam siri pembentangan tentang topik berdasarkan buku Thaqafah Da'iyah yang ditulis oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Maka sebab itu, bagi sahabat-sahabat yang familiar membaca tulisan-tulisan saya di blog ataupun di Facebook page, di Instagram, terutamanya di buku sendiri, mungkin dapat merasakan adanya kelainan sedikit dari segi laras bahasa tu, kerana dia adalah merupakan bahasa pertuturan dan bukan bahasa penulisan. Ini adalah buku kedua yang berbentuk transkrip. Yang pertama adalah hikmah dan karakter berkaitan dengan surah Luqman dan pendidikan, kan. Yang mengusahakan transkrip ni adalah yang mula-mula approach saya adalah seorang sahabat, Dr. Amiruddin Ahmad. Dialah yang mula-mula kontak saya dan menyuarakan hasrat untuk membukukan wacana ni. Saya berbelah bagi kerana transkrip ni ada pro dan kontra dia. Pro dan kontra dia, of course, terutamanya bagi mereka yang biasa dengan laras bahasa kita, akan ada terasa kejanggalan. Tapi nak menunggu saya menyiapkan penulisan tu, mungkin tak tahulah bila nak siapnya. Maka saya kata okeylah, jalan je, and then kemudian kita cross check daripada semasa ke semasa. Kemudiannya Iman Publication telah bersetuju untuk menerbitkannya dan dia telah diterbitkan pada awal tahun 2020 ni. Permulaan kepada tahun yang kita didatangi dengan bayangan-bayangan macam manalah rupanya tahun 2020 ni, kereta terbang ke ataupun apa, tetapi rupa-rupanya 2020 ni penuh dengan mehnah dan tribulasi yang tidak berhenti-henti, ya, daripada awalnya sampailah ke sekarang dengan hikmah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah buku seni berfikir yang hilang? Dia adalah merupakan himpunan kepada kupasan yang pernah saya lakukan pada suatu ketika dahulu, agak lama, lebih kurang dalam 5, 6, 7 tahun yang lalu, ke atas sebuah buku kecil yang ditulis oleh Al-Alamah Syekh Yusuf Al-Qaradawi, iaitu buku Thaqafah Ad-Da'iyah. Saya tak pasti macam mana mula-mula saya boleh teringat untuk pilih buku Thaqafah Ad-Da'iyah tu untuk saya kupas dalam kuliah, dalam seminar. Apa yang mendorongnya? Mungkin kerana selepas dah habis mengupas tentang surah Al-Kahfi selama setahun lebih, kemudian surah Luqman dan juga beberapa surah yang lain, surah Al-Hujurat, Al-Fatihah dan sebagainya. Jadi saya dalam rutin ketika itu yang menyampaikan kuliah di surau daripada semasa ke semasa, fikir ada sesuatu yang perlu dicari untuk diisi seterusnya. Dan ketika itu terfikir untuk mengambil buku Thaqafah Ad-Da'iyah ini, mungkin pada masa tersebut didorong oleh kerana fikiran saya yang banyak memikirkan tentang masalah cara berfikir masyarakat yang sukar untuk disembuhkan hanya dengan banyak datang ke majlis ilmu. Kerana saya mula merasakan macam majlis ilmu ni adalah seolah-olah satu bentuk hiburan bagi orang yang suka ceramah. Sebabnya ialah orang datang, dengar, suka, lepas tu dia datang lagi, tetapi benda yang dia dengar itu tidak mendorong dia untuk membuat, orang kata, satu perubahan yang fundamental. Dan ketika itu muncul idea-idea yang pelik-pelik berkaitan dengan cause and effect, ya, causation dengan correlation, orang kaitkan ini dengan ini, benda macam-macam, benda yang pelik-pelik. Dan saya merasakan bahawa kepelikan itu mungkin didorong oleh kerana krisis yang ada di dalam minda umat Islam. Dan di situlah saya teringat kepada kitab Thaqafah Ad-Da'iyah ini. Kitab Thaqafah Ad-Da'iyah ni adalah di antara buku karangan Syekh Yusuf Al-Qaradawi yang tidak begitu popular. Pada masa itu, bila saya nak mengusulkan untuk
buku ni dikupas di dalam seminar dan juga di halaqah. Antara cabarannya ialah kerana buku ini terjemahannya di dalam bahasa Melayu, malah juga di dalam bahasa Indonesia, tidak begitu ada. Setelah dikorek-korek pada zaman tersebut, kita jumpa, kalau tak salah saya, Jasmine Publication, penerbitan Jasmine, ada menerbitkan sebuah buku yang merupakan terjemahan kepada buku berkenaan, tetapi ianya sudah lebih 10 tahun tidak diulang cetak. Bila kita cek, tinggal dalam store beberapa sahaja, dan saya masih ingat lagi dalam seminar tu kita cubalah dapatkan dalam beberapa puluh naskah sahaja kalau tak salah saya. Tapi kita teruskan jugalah, dan saya banyak menggunakan apa yang saya sediakan sendiri dari segi slide dan sebagainya. Baik, buku Thaqafah Ad-Da'iyah itu sendiri adalah merupakan buku yang asalnya merupakan satu kertas kerja, sebab tu dia tak besar, dia kecil je. Dia adalah satu kertas kerja yang ditulis oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi pada tahun 1976 untuk dibentangkan di dalam muktamar Islam yang dianjurkan oleh Universiti Islam Madinah, ya, pada bulan Februari tahun 1977. Ya. Saya pun baru 2 tahun lah umur masa tu kan. Jadi buku itu asalnya merupakan kertas kerja yang hasrat Syekh Yusuf Al-Qaradawi adalah beliau nak menulisnya dalam bentuk yang ringkas sahaja. Tetapi dia jadi agak panjang sampai kepada level yang munasabah untuk dia menjadi sebuah buku. Maka lahirlah Thaqafah Ad-Da'iyah. Sebelum saya berkenalan dengan buku Thaqafah Ad-Da'iyah, pada tahun pertama saya mula-mula sampai ke Jordan tahun 1993 dulu. Orang kata kalau dalam istilah Arab, orang-orang Arab dekat Jordan dulu dia panggil pelajar-pelajar baru ni Saifur. Saifur ni Smurf, ya, Smurf yang biru tu kan. Budak-budak yang baru sampai ni. Jadi budak-budak baru sampai ni terpinga-pinga, tak tahu apa benda nak macam mana nak menetapkan hala tuju. Jadi pada masa tersebut senior kami pada masa itu, Ustaz Asri, iaitu Dr. Muhammad Asri Zainal Abidin, Mufti Perlis kita, Sahibus Samaha, beliau senior saya pada masa itu. Dialah yang mengingatkan kepada saya dan kawan-kawan supaya baca buku ni. Dan memang kami baca buku tu, saya baca, sebahagian kawan lagi baca, tapi kami tak adalah get the point sangat kenapa buku ini penting. Tapi saya ingat yang saya pernah baca buku tu. Apa yang lebih menarik perhatian saya berkenaan dengan buku Thaqafah Ad-Da'iyah ini adalah satu buku lain dalam genre yang lebih kurang sama macam buku ni, iaitu buku yang ditulis oleh almarhum Said Hawa, Jundullah Thaqafatan wa Akhlaqan. Mungkin sebab semangat perjuangan kan anak muda pada masa tersebut, jadi saya rasa macam buku Jundullah Thaqafatan wa Akhlaqan tu adalah lebih dekat dengan saya. Saya membaca buku tersebut, dia di antara buku awal yang saya beli masa mula-mula sampai dekat Jordan dulu. Yang basically dalam buku tu Said Hawa menerangkan bahawa mereka yang berjuang untuk memperjuangkan Islam ni, so dia punya orang kata nada dia lebih orang kata, nak kata agresif tu tak jugalah, tapi lebih tak tahu apa perkataan okey, dah lupa bahasa Melayu. Lama duduk sini. Syekh Said Hawa mengatakan dalam buku tu ada dua benda yang diperlukan oleh seorang pendakwah, iaitu thaqafatan wa akhlaqan. Thaqafah dan akhlak, ilmu dan akhlak. Dan buku Jundullah Thaqafatan wa Akhlaqan itu telah saya olah dia sehingga dia menjadi sebuah kelab pengajian yang saya dengan 2-3 orang kawan kami anjurkan aktiviti di kalangan pelajar Malaysia di Universiti Mu'tah di Jordan pada masa tersebut. So kami buat macam halaqah demi halaqah untuk mengupas topik-topik cabang-cabang ilmu yang terkandung di dalam buku tersebut. Dia berlangsunglah dalam satu tempoh masa yang panjang. Pada masa itu tarikan saya kepada buku genre macam ni, Jundullah Thaqafatan wa Akhlaqan dan juga Thaqafah Ad-Da'iyah, ialah kerana buku-buku ini meluaskan horizon. Sebab pada masa itu
mungkin juga kerana semasa kami belajar di Jordan, walaupun kami ambil degree dalam syariah, tetapi daripada lebih kurang 46 subjek yang kami kena ambil pada masa tersebut, subjek khususan syariah ni ada lebih kurang dalam 20 lebih saja. Tetapi ada 20 lebih lagi subjek adalah subjek yang macam-macam. Subjek berkaitan dengan pendidikan, komputer, ketenteraan, lepas tu pentadbiran, account pun ada, macam-macam subjek. Maka idea bahawa seorang penuntut syariah itu perlu bercabang-cabang ilmu pengetahuannya itu terjadi dalam keadaan sedar ataupun tidak sedar. Sehinggalah dan itu menjadi orientasi pembelajaran kami masa di Jordan. Maknanya bukan mengaji ilmu agama je lah, tapi turut belajar mabadik tarbiyah, lepas tu asasiat fil idarah, ya, asas dalam pentadbiran, ya, business management, benda-benda macam tu. So bila balik ke Malaysia, Jundullah Saqafatan wa Akhlaqan tu saya dah taklah sentuh sangat. Tetapi buku Saqafah Ad-Da'iyah itu setelah sekian lama pulang ke Malaysia, selepas lama merantau, berdepan dengan pelbagai cabaran, masalah yang muncul dalam masyarakat, akhirnya saya rasa kita kena macam melangkah setapak ke belakang. Instead of ilmu tu maksud saya ialah maklumat supaya daripada tidak tahu kepada tahu. Kita kena patah selangkah ke belakang untuk fikir balik, kerana telah berlaku seperti satu kecenderungan untuk kita belajar benda yang kita suka nak belajar saja. Maka kita mungkin banyak membaca, tapi kita banyak membaca benda yang kita suka baca saja. Maka akhirnya yang membentuk kita bukanlah apa yang kita perlu, tetapi yang membentuk kita ialah apa yang kita mahu. Dan itu tidak sihat, kerana kemahuan kita mungkin tidak selari dengan apa yang sebenarnya kita perlukan. Maka disitulah saya mula mengupas buku Saqafah Ad-Da'iyah tu dalam kuliah-kuliah maghrib dekat surau, seminar, kelas-kelas pengajian. Dan cabarannya ialah kerana 6 ilmu yang terkandung di dalam Saqafah Ad-Da'iyah ini berlainan daripada kategori-kategori ilmu yang disenaraikan oleh Said Hawa di dalam buku Jundullah Saqafatan wa Akhlaqan. Kerana di sana buku itu banyak memfokuskan kepada ilmu Islam. Tetapi di dalam buku Syekh Yusuf Al-Qaradawi, cabang ilmu itu merangkumi pelbagai bidang ilmu-ilmu yang berada di dalam horizon syariat Allah dan juga yang berada di dalam horizon sunnatullah. Maka tergabunglah ilmu agama, ilmu sains, ilmu bahasa, ilmu sejarah, ilmu kemanusiaan dan juga ilmu hal ehwal semasa, yang mungkin menyebabkan buku itu sukar untuk popular. Sebab kalau orang agama baca, nak cover bahagian yang bukan bidang agama tu agak mencabar, dan bagi orang yang bukan di bidang agama pula, untuk menyentuh tentang bidang agama yang memakan lebih separuh daripada buku tersebut pun jadi cabaran juga. Jadi buku tu kesepian, dan kesepiannya itu adalah kerana kesepian buku itu daripada dibaca mungkin merupakan problem statement kepada kenapa buku itu sendiri penting, iaitu orang-orang yang boleh relate, yang boleh kaitkan diri mereka dengan konteks buku itu berkurang. Kerana yang semakin ramai ialah orang agama yang tidak menguasai bidang-bidang lain di luar bidang agama, dan orang-orang di dalam bidang sains, di dalam bidang kemanusiaan yang pula tidak menguasai bidang agama ni tadi pula. Ataupun kalaupun mereka ada dua benda ni, dia masih kekal sebagai ilmu yang tidak berintegrasi di antara satu sama lain. Maka itulah lebih kurangnya dia dikupas di dalam halaqah-halaqah seminar. Dia duduklah dekat YouTube tu selama lebih kurang 5-6 tahun, sehinggalah akhirnya beberapa orang sahabat melakukan inisiatif untuk transkrip kandungan seminar dan kuliah ceramah berkenaan untuk dinaskhahkan, dan akhirnya ia terbit sebagai sebuah buku. Di peringkat awal macam-macam idea yang timbul, nak namakan buku ni dengan tajuk apa.
tetapi saya perlu memberikan kredit kepada pasukan Iman Publication sendirilah, kerana mereka yang mengusulkan tajuk buku itu berkaitan dengan berfikir, tetapi kita mengelak daripada menggunakan istilah teknik berfikir ke dan sebagainya, kerana buku ini bukan bercakap tentang bagaimana nak berfikir, tetapi dia meletakkan asas kerangka bagaimanakah pemikiran itu boleh menerima modal untuk ianya berlaku. Maka kita Iman Publication menamakannya sebagai seni berfikir yang hilang. Maka saya ucapkan terima kasih kepada Iman Publication, kemudian kepada sahabat-sahabat yang membaca dan berkongsi maklum balas. Maafkan saya atas kekurangan, kecacatan, kesilapan ejaan. Ada beberapa penambahbaikan yang perlu dilakukan dalam kandungan buku ini, termasuklah juga kepada Tuan Fazrul sendiri atas kesudian membaca dan memanfaatkan buku ni sehingga teringat balik kepada saya dan ajak untuk bersama dalam sesi ni kan. Itulah mungkin mukadimah pusingan yang pertama ni. Wallahualam. Okey, baik, terima kasih ucapkan kepada Ustaz Hasrizal sebagai permulaan latar belakang tentang buku iaitu Seni Berfikir yang Hilang yang kita bincangkan sekarang. Saya letakkan tajuk program ini Diskusi Seni Berfikir kerana ia bukan sekadar bercakap tentang buku ini, tapi buku ini jugalah menjadi antara poin saya menghubungi balik Ustaz Hasrizal, ya, disebabkan buku pertama saya dulu waktu belajar kat luar, menulis, kemudian pergi ke Mesir sana, membentangkan perkataan-perkataan engineering dekat Mesir. Jadi pelik sikit lah pasal ramai yang mendengarnya ialah pelajar-pelajar Malaysia yang belajar agama, tapi mereka nak juga dengar, okey lah tu kan. Tapi dengan pembentangan itu akhirnya kumpulkan semua artikel yang dibuat masa belajar tu, jadilah buku terbit kat Mesir dan kemudian bawa balik Malaysia, diterbitkan bawah PTS disebabkan syarikat-syarikat lain memang tak nak terima buku tersebut pasal bahasanya pun memang pelik sikit lah kan, baru habis belajar. Tapi PTS terima, tetapi bila pergi kepada pasaran public, buku tersebut kira tak jumpa siapa yang ada buku tersebut, disebabkan tajuk berfikir ni pada tahun 2003 itu yang popularnya Puan Ainun lah. Kalau cakap tentang teknik berfikir yang ada kaitan dengan Di Bono, Tony Buzan dan sebagainya. Tapi bila dah pergi sampai tahun 2010 bersama dengan Ustaz Hasrizal dan Akademi Seniji, sebenarnya untuk maklumat tuan-tuan yang berkenalan dengan Akademi Seniji, Akademi Seniji ni platform speaker utamanya Ustaz Hasrizal, bukan saya. Dia adalah platform yang dibina kerana saya nak belajar, saya nak dengar, tapi kalau nak dengar borak-borak macam ni selalu memang Ustaz Rizal sibuk, jadi kita binakan sistem binakan sistem. Pada tajuk buku saya awal tu Pemikiran Sistemik, jadi bab-bab sistem ni memang suka kan, memang suka. Tetapi buku tu pun ditinggalkan sekejap disebabkan orang cakap pasal berfikir-fikir ni susah kan, rasakan bahawa berfikir ni hanya milik orang-orang tertentu ataupun orang-orang yang tak tahulah jenis orang macam mana yang suka berfikir ni. Jadi ramai orang yang bila tajuk berfikir ni tak nak, dia nak benda yang ringan-ringan. Biasanya orang cakap berfikir ni berat. Itulah yang akhirnya saya tone down sikit istilah berfikir ni sekitar tahun 2009, 2008 tu saya dekat US balik semula, kemudian patah balik ke Malaysia. Berfikir ni kurangkan sikit cakapnya, walaupun nak sampaikan benda yang sama, kena fikir juga. Dan bila dah nampak ada keperluan untuk highlight balik semula, kita buat program bersama dengan Ustaz Rizal, dengan Dr. Mazli, beberapa tokoh, Ustaz Zaharuddin, Ustaz Zahiruddin Zabidi. Kita membincangkan thaqafah da'iyah ini. Jadi mungkin di round kedua ini, sebelum kita melihat kepada soalan-soalan daripada tuan-tuan yang sedang mengikuti sekarang, ialah mungkin bercakap tentang berfikir ni Ustaz ya. Kalau Ustaz boleh kongsi sikit daripada panduan Al-Quran ya, dan juga dalam tradisi sunnah. Dan sebenarnya kalau kembali pada tahun 2020 ni, thaqafah da'iyah itu relevankah ya? Dan kemahiran berfikir ni dia milik siapa sebenarnya?
Dia banyak soalan dalam satu masa tu, tapi Ustaz jawablah mana dapat tu. Borak Ustaz, borak mana ada topik sangat pun. Jadi lebih kurang itulah, dia milik siapa. Dan ada orang cakap kalau fikir banyak ni nanti orang kadang-kadang dia cakap orang berfikir ni orang yang lebih-lebih berfikir. Jadi merosakkan keadaan, bagi relax cukup lah kan. Jadi mungkin Ustaz dalam keadaan dalam buku ni memang ada 6 komponen, tetapi sebagai pengenalan awal sebenarnya idea Dr. Yusof Qaradawi dan juga ketika Ustaz dah melihat keadaan di Malaysia, keadaan di Finland dalam keadaan 2020 ni, sebenarnya berfikir ni di manakah letaknya dan dia hilang tu pergi ke mana? Silakan Ustaz. Ya, baik. Terima kasih. Memang soalan tu dia punya bunyi dia macam dia boleh memberanakkan macam-macam seminar. Kerana topiknya memang sangat luas dan penyataan masalah dia pun begitu mencabar. Saya secara peribadi memang kalau sahabat-sahabat tengok di dalam buku Seni Berfikir Yang Hilang tu, memang saya ada sebut dalam mukadimah dia, saya persoalkan tujuan Iman Publication nak menerbitkan buku dalam tema yang sebegini, kerana saya masih lagi dibayangi bahawa topik berfikir ni bukan topik yang popular. So kenapa syarikat buku nak terbitkan buku yang orang tak nak baca? Dan memang ada dalam kepala tu teringat, terfikir balik buku pemikiran sistemik Tuan Fazrul dulu, dan juga kerana pembelajaran saya di Finland ini adalah membabitkan aspek sains pembelajaran, learning sciences, maka kita semakin memahami bahawa memang berfikir itu adalah merupakan sesuatu yang susah. Walaupun Allah menjadikan manusia sebagai makhluk yang kelebihannya, yang menjadikan dia tu manusia adalah kerana kebolehan dia berfikir, tetapi akal manusia itu sifatnya adalah dia nak lari daripada berfikir. Apa-apa sahaja yang memerlukan kepada berfikir adalah sesuatu yang sukar. Apabila kita dah mula berfikir, maka otak kita akan macam nak mengautomatikkan dia. Contohnya, macam bila kita mula belajar bawa kereta kan, kita nak kena fikir banyak benda. Kita nak kena perhati dan proses banyak benda. Kita nak tengok hadapan kita, kita nak tengok kanan kita, kiri kita, belakang kita. Maka orang yang mula-mula baru bawa kereta memang akan rasa exhausted sebab terlalu banyak dia kena mengawal 360 darjah keliling dia apabila dia nak memandu, kerana apa sahaja kemungkinan boleh terjadi, daripada seekor tupai melintas jalan sampailah kepada tiba-tiba kereta rosak ke ataupun apa-apa saja. Maka sifatnya begitu. Tetapi tanpa sedar, selepas sebulan kita memandu, selepas 2 bulan kita memandu, kebanyakan aktiviti yang begitu memenatkan kita masa kita mula-mula drive tu, dia dah mula jadi automatik dan kita pun dah relax. Otak kita akan dari semasa ke semasa mengautomatikkan banyak benda. Bila automatik itu diganggu, macam you kena fikir balik. You kena fikir balik terutamanya tentang apa yang you fikir. Maka masa tu macam this is challenging. Jadi tidak hairanlah mengapa berfikir merupakan sesuatu yang tidak mendapat sambutan manusia ramai, kerana dia adalah sesuatu yang susah secara fitrahnya, by its own nature, kan, dia itu adalah sesuatu yang susah. Mungkin kerana itu Al-Quran penuh dengan pelbagai istilah dan pendekatan yang berlegar di sekitar persoalan fikir. Bila saya kumpul-kumpulkan, memang terlalu banyak istilah yang menjadikan kalau kita korek Al-Quran ini adalah merupakan kalam Allah yang bukan kata menyerang tetapi dia macam datang kepada kita dalam macam-macam angle untuk
menggoncang kita. Fikir kan. Maksud dia jangan automatik. Ya, tetapi fikir. Kita berkenalan dengan perkataan contohnya qalbun dan juga lub. Walaupun perkataan lub biasanya bukan biasa, sentiasa dalam Al-Quran di dalam bentuk kata jamak plural, iaitu albab. Ya. Ini adalah dua perkataan yang di dalam kalau kita katakan dalam budaya kaum Samawi, dia merujuk kepada organ deria untuk memahami, dan kita dapat melihat bagaimana begitu mendalamnya ulama mengupas ya tentang perkataan qalbun dan juga albab ini. Malah bila dia nak diterjemahkan ke dalam terjemahan-terjemahan Al-Quran, pelbagai proses yang telah berlaku. Kalau kita perhatikan macam mana Yusuf Ali menterjemahkannya di dalam terjemahan Al-Quran, kemudian di dalam terjemahan-terjemahan yang lain jugalah. Tetapi perkataan akal contohnya, perkataan akal tidak pernah digunakan di dalam Al-Quran di dalam kata benda, kata nama. Aklun, ya, tak ada. Tetapi dia digunakan di dalam format kata kerja. Perkataan-perkataan kata kerja iaitu fi'il, af'al yang berasaskan kepada perkataan akal ada macam-macam. Itu juga adalah sesuatu yang boleh diteroka dengan panjang lebar. Saya tak adalah macam nak mengupasnya kerana saya sendiri pun masih belajar membaca, tapi kita nampaklah benda tu. Kemudian perkataan yang berdampingan dengan fikir ini juga ada macam-macam, seperti perkataan zakara, zikir, ya, kemudian perkataan fakara ataupun fikir itu sendiri, kemudian yaqana ataupun yakin, darasa, faqiha, fahima, dan macam-macam lagi perkataan lain yang berlegar di sekitar makna berfikir, dan dia bukan sinonim, tetapi setiap perkataan itu ada fungsinya yang berbeza-beza di antara satu sama lain. Macam mana Al-Quran pakai perkataan-perkataan tu kan. Dan natijah daripada berfikir, kalau kita refer kepada persoalan tahu ya, ataupun knowing, perkataan itu juga bercabang-cabang. Kita ada perkataan arafa, to make someone identify, ya, dapat identify something. Kemudian sya'ara, kemudian adra, kemudian alima, macam-macam lagi lah. Jadi basically-nya dan lawan kepada berfikir pula ada perkataan-perkataan seperti zonna, ya, syakka, jahala, ya, perkataan-perkataan yang kalau dikumpulkan kesemua itu, boleh saya katakan bahawa saya tak pernah jumpa satu naskah yang di dalamnya terkandung begitu banyak istilah yang menyentuh tentang soal berfikir ataupun tidak berfikir, tahu ataupun tidak tahu. Maka sebab itulah persoalan berfikir ini adalah persoalan yang sangat dasar. Namun kita perlu bumikan dia supaya istilah berfikir itu tidak dilihat sebagai kerja-kerja ataupun topik-topik orang-orang intelek, orang-orang falsafah. Kerana bukan itu sifatnya. Tetapi dia adalah sesuatu yang perlu ada pada semua manusia. Justru kerana itulah sekiranya kita dapati masyarakat ada masalah di dalam memproses fikiran, proses berfikir itu, maka bersedialah juga untuk melihat bersama-sama dengannya pelbagai masalah timbul. Ya. Jadi kalau kita katakan buku Thaqafah Ada'iyah yang ditulis oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi ini, saya tidaklah macam nak mendramatikkannya sangat, tetapi tidak keterlaluan kalau saya katakan bahawa buku itu lebih penting untuk dibaca sekarang berbanding dengan di zaman buku itu ditulis. Kerana apa?
Mungkin kerana cabaran-cabaran yang dihadapi oleh kita sekarang, kesan daripada globalisasi menyebabkan semakin kompleks satu-satu masalah. Masalah yang kita hadapi tidak lagi straightforward, tetapi masalah-masalah yang kita hadapi itu menjadi semakin berat dan sukar untuk diselesaikan dengan kecacatan. Sama ada kecacatan kepada proses berfikir ataupun kepada dasar ilmu. Dasar ilmu tu maksud dia apa ilmu yang kita ada untuk kita nak gunakannya bagi menyelesaikan satu-satu masalah. Saya berikan contoh, misalnya masalah berkaitan dengan khinzir, berkaitan dengan seekor babi. Masalah babi bukan lagi masalah tersentuh babi, tak sentuh babi, boleh makan babi, tak boleh makan babi, tetapi masalah babi tu dah menjadi begitu kompleks kerana daripada babi lahirnya pelbagai produk yang dipakai untuk menyelamatkan nyawa manusia. Babi kemudiannya menjadi, orang kata, perantara untuk virus berjangkit berpindah daripada haiwan kepada manusia, contohnya. Kemudian babi menjadi satu industri yang besar dan macam-macam lagi lah. Jadi untuk menangani masalah babi tu, dia dah tak boleh dah melihat babi sebagai masalah fiqh, iaitu berkaitan dengan boleh makan babi, tak boleh makan babi. Kalau tersentuh babi nak kena sertu ke tak sertu, nak kena samak tak kena samak ke, ataupun macam mana, dia jadi lebih kompleks. Dan kita dapati bahawa ketika masalah menjadi semakin kompleks, ketika itu jugalah umat Islam semakin berkrisis di dalam berfikir. Sama ada krisis itu berkaitan dengan kebolehannya untuk berfikir, ataupun krisis itu berkaitan dengan ketiadaan ilmu yang holistik untuk menyokong dia supaya dia ada modal untuk berfikir. Jadi mungkin kerana itu jugalah akhirnya saya telah perjalanan hidup saya telah berpindah daripada saya yang sebelumnya kepada akhirnya menjadi cikgu sekolah. Sebab bila kita nak mengislahkan masyarakat, kita dapati bahawa kepincangan yang wujud di dalam masyarakat bukan lagi kerana mereka tidak berpengetahuan, bukan lagi kerana mereka dilalaikan oleh elemen-elemen yang lara, tetapi masalahnya masuk sampai ke dalam, iaitu membabitkan cara manusia berfikir. Kalau sahabat-sahabat yang mengikuti wacana kita kan masa tahun 2014, 13, 2015 dahulu, sebelum saya datang ke Finland, sahabat-sahabat akan dapat melihat bagaimana begitu banyak aspek ini ditekankan. Malah perjalanan pembelajaran saya daripada seorang pelajar syariah berpindah kepada menjadi pelajar sejarah, kemudian bertukar kepada menjadi pelajar pendidikan sekarang, ialah kerana saya mencari jawapan kepada soalan kenapa umat Islam jadi macam ni, kenapa persoalan ini timbul. Maka kita cuba memahaminya daripada sejarah, kenapa macam tu. Kemudian bila kita pergi lain, akhirnya sampai kepada tokoh yang pernah kita wacanakan dulu, Imam Birgivi. Dan bagi saya, keunikan Imam Birgivi adalah kerana Imam Birgivi di abad yang ke-16 pada masa tersebut memberikan penekanan kepada pentingnya menjaga dasar ilmu dan juga cara berfikir. Contohnya, adalah satu benda yang sangat biasa untuk kita dengar ulama-ulama mengingatkan kita supaya kita belajar bahasa Arab. Sebab bahasa Arab ni bagus, ya, bahasa Arab ini penting, bahasa Arab ni bahasa syurga, macam-macam lah, itu kita biasa dengar. Tetapi Imam Birgivi ketika memberi saranan agar kita belajar bahasa Arab, dia kata
bahasa Arab ni penting untuk dipelajari sebab dengan mempelajari bahasa Arab, ia akan mengurangkan kebergantungan kita kepada orang lain untuk faham agama. Supaya kita ada akses kepada sumber agama kita sendiri. So kita boleh baca Quran, kita sedikit dapat faham sikit, kita baca hadis, kita dapat faham sikit, dan kita bukannya seperti orang buta yang hanya bergantung kepada guru kita untuk beragama. Kerana itu adalah satu situasi yang berbahaya. Kerana bila kita bergantung kepada manusia yang tidak maksum ini untuk beragama, maka dia mendedahkan kepada pelbagai risiko, ketaksuban, lepas tu menafikan kesilapan guru, tidak dapat menerima kesalahan pendapat yang terjadi di kalangan gurunya kerana gurunya menjadi begitu kudus akibat daripada kelemahan dirinya sendiri yang tidak boleh mengakses agama secara direct dan bergantung pada orang lain. Maka sebab itu bahasa Arab penting pada pandangan Imam Birgivi. Dan ada macam-macam topik lagi lah supaya kita tak panjang sangat. Saya memang seronok lah kalau cakap bab ni. Tapi apabila nasihat Imam Birgivi itu tidak berterusan, maka bila berlaku di zaman anak murid dia pada abad yang ke-17, apabila ilmu berkaitan dengan berfikir dipisahkan daripada ilmu agama, maka lahirlah fanaticism, orang kata agresif, memahami agama dalam bentuk yang keras, dalam bentuk yang kasar, sehingga menumpahkan darah. Di Istanbul berlaku perbalahan di antara umat Islam, jemaah Masjid Hagia Sophia dengan jemaah Masjid Biru, Masjid Sultan Ahmed lepas sembahyang Jumaat bertempur dekat medan, bergaduh kerana perbezaan pendapat dan akhirnya mendatangkan pelbagai masalah dan dia merebak ke Cyprus, dia merebak ke Syria, malah merebak sehingga ke semenanjung tanah Arab, dan kemudiannya lahirlah satu paradigma apabila umat Islam mula merasakan bahawa ada setengah ilmu ialah ilmu Islam, ada setengah ilmu bukan ilmu Islam, dan kita boleh menjadi ilmuwan Islam tanpa belajar ilmu-ilmu tertentu kerana ilmu itu telah diklasifikasikan sebagai bukan lagi ilmu agama, bukan lagi ilmu Islam, dan macam-macamlah masalah yang timbul. Tercungak-cungak saya nak merumuskan persoalan yang terlalu besar tu. Tak tahulah menjawab tidak ke macam mana. Saya serah balik pada Tuan Fazrul. Okey, baik, terima kasih Ustaz. Itu satu perkara yang menarik sebagai rumusan satu dari segi perjalanan hidup umat Islam, dan juga mungkin juga Ustaz daripada Jordan pergi ke mana Ustaz ni? Ke UIA, ke UKM sampai ke Finland ini ada kaitan dengan 6 komponen yang ada dalam buku Thaqafah Ad-Da'iyah tadi yang ditulis dalam buku Seni Berfikir ni lah ya. Kalau di skrin itu sekejapnya saya sharekan 6 komponen itu: ilmu Quran, Sunnah, pengetahuan sejarah, bahasa, psikologi, sosiologi, sains hayat, ilmu semasa. Kemudian saya tambah-tambah sikit lah pasal banyak lagi ilmu dalam klasifikasi ataupun kategori tersebut kan. Maksudnya kalau psikologi, sosiologi ni boleh je ilmu management, ilmu ekonomi, tapi ini bukan daripada Dr. Yusof Qaradawi lah kot. Kalau tengok pada kitab tu dia dia pendek je, 5 daripada nombor 2 sampai nombor 6. Yang panjang kat sini lah kan. Dan itu yang juga Ustaz Azrizal komen di dalam buku Seni Berfikir yang Hilang, iaitu yang penting ada 6 komponen itulah yang melatari kepada perjalanan Ustaz Azrizal, dan juga harapnya juga perjalanan bagi semua hadirin yang mengikuti program pada hari ini. Dan menariklah tadi bila cakap Imam Birgivi cakap perlu ada akses kepada agama ini secara direct kan. Itu satu perkara yang penting lah kalau elemen nombor 1 ni, iaitu biasa orang belajar Quran dan Sunnah ini sama ada dia baca buku, tak adalah sampai nak baca buku primary ya, tetapi kalau dapat ke arah situ
yang saya baca awal mengapa buku ni saya nak beli tu, pasal Iman Publication tulis quote pada Ustaz Rizal bahawa buku-buku di Iman Publication, saya tak ada kaitan dengan Iman Publication Ustaz ni. Okey. Tapi pasal dia punya wording tu, saya terus contact kepada siapa ke, Puan Syamimi kot. Saya kata okey, saya sukalah pasal Iman Publication kata mewujudkan buku sekunder ke tertiary ke untuk menjadi akses jambatan kepada buku primary, kan? Pasal buku primary mungkinlah kalau katakan nak kategorikan Saqafah Da'iyah ni primary, mungkin tak ramai yang boleh akses. Tapi bila dah baca buku Seni Berfikir Yang Hilang, mungkin nak cari baliklah yang bahasa Arabnya apa Dr. Yusof Qaradawi cakap. Tapi perkara itu mungkin tidak boleh berlaku kalau tidak ada bahasa Arab, paling kurang pun asas-asas macam saya ni boleh baca sikit-sikit ke tengok balik. Akhirnya kena bergantung kepada buku Seni Berfikir Yang Hilang, dan lepas tu Seni Berfikir Yang Hilang ada lagi buku lain dihasilkan atas Seni Berfikir Yang Hilang. Kesannya mungkin cara berfikir itu tidak dia makin lama makin larut lah, makin tidak kembali kepada yang asas. Dan kita bercakap sekarang ini buku Saqafah Da'iyah, belum lagi kita bercakap tentang sumber asal iaitu Quran dan Sunnah. Baik, jadi Ustaz, bila Ustaz daripada mungkin pada ini mungkin siri pertama lah Ustaz ni, kalau ada siri kedua ketiga nanti. Okey. Tapi siri pertama ni bila Ustaz daripada Jordan pergi ke balik Malaysia, tapi di tengah-tengah tu ada ke UK. Dia Jordan, UK sampai ke Malaysia, UIA, UKM, kemudian pergi terbang sampai ke hujung dunia tu kan, dekat atas sana. Jadi itu satu pengalaman kan. Dan bagi sebahagian orang dia tak ada peluang itu. Dia duduk dekat Malaysia, ataupun kalau dia belajar kat Mesir dulu ke, Jordan ke, itulah dia. Ataupun dia pernah belajar kat UK ataupun belajar kat US, itulah dia. Ataupun dia belajar kat Malaysia. Dia tak pernah dapat pelbagai pemerhatian kepada pelbagai perkara ni. Jadi sebenarnya adakah perlu jadi di tempat-tempat pelbagai ini, pergi melawat sana sini apa sebagainya, ataupun sebenarnya bila nak push untuk terus akses kepada 6 disiplin ilmu ini, maksudnya pentingnya cara berfikir yang bagus daripada 6 disiplin ini, paling kurang pun tahulah berkenalan sikit. Cukup dengan baca buku dan apa sebenarnya yang perlu dibuat, kalau katakan Ustaz boleh kongsikan agar yang mendengar sekarang, termasuk saya jugalah, kita dapat check and balance tentang status quo ataupun apa cara kita yang biasa-biasa ni kan. Agar kalau katakan di kalangan kita mungkin ada yang pelajar yang datang daripada universiti, tapi pada masa akan datang akan jadi cikgu. Cikgu pun cikgu tadika kan. Tapi kalau cikgu tadika itu cara berfikirnya tu hilang, itu yang menyebabkan nanti ada yang Ustaz cerita dalam buku pelbagai contoh ya tentang dalam konteks ialah tadi contoh Ustaz tadi khinzir tadi kan, beritahu pasal khinzir je, kalau katakan halal haram je pelajar dah kuasai, rasa oh ini dah okey dah ni, padahal luas sangat ilmu pasal khinzir ataupun babi tadi tu, dan itu adalah tanggungjawab terutama bakal pemimpin masa depan. Bukan sekadar melihat kalau dah ada halal haram, dah tak payah lagi nak tahu pasal sejarah, tentang psikologi, tentang ilmu-ilmu semasa ini. Jadi mungkin Ustaz boleh kongsikan sikit pengalaman Ustaz, dan adakah apa cadangan kepada semua agar disiplin berfikir ini terbina, walaupun bukanlah terus melonjak, tetapi dia dah mula tidak berada dalam comfort zone. Silakan Ustaz. Itulah. Pada pandangan saya, dia tidaklah sampai memerlukan kepada kita untuk bermusafir jauh kan. Saya bermusafir jauh ni sebab saya nak lari daripada traffic jam ni kot sebenarnya. Walaupun benda yang saya belajar dekat Finland ni ada je dekat Malaysia dan juga di mana-mana. Apa yang perlu kita rawat adalah permulaan dia, iaitu dekat sini lah dan juga dekat sini kan. Maknanya yang perlukan kepada
yang perlu dirombak, yang perlu diberi perhatian adalah pemahaman kita tentang alam ini, pemahaman kita tentang bagaimanakah sifat alam ini yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab sebelum buku Seni Berfikir Yang Hilang ini keluar, sudah agak lama kita membicarakan tentang sunatullah dan syariatullah. Dan sunatullah dan syariatullah ini adalah salah satu daripada subtopik yang ada di dalam buku Seni Berfikir Yang Hilang. Tetapi sebenarnya dia adalah merupakan tulang belakang kepada segala-galanya, iaitu mentauhidkan kembali keseluruhan ilmu dan apa sahaja dikotomi yang dilakukan di alam ini. Kita kenal ilmu agama, ilmu sains, ilmu timur, ilmu barat, kan, benda-benda macam tu. Kita kena rawat balik benda tu dengan mengembalikan semuanya ke asal yang awal, bahawa segala-galanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita kenal sebagai sains, apa yang kita kenal sebagai bahasa, apa yang kita kenal sebagai matematik, apa yang kita kenal sebagai sejarah, ketamadunan, ekonomi, psikologi, kesemuanya itu adalah merupakan hasil manusia cuba untuk memahami macam mana alam ni berfungsi. Dan alam ini berfungsi bukan secara by accident ataupun tanpa ada sebarang sistem, tetapi yang menjadikan air sifatnya begitu, yang menjadikan kanak-kanak sifatnya begitu, yang menjadikan masyarakat tingkah lakunya begitu, adalah kerana ada enjin di belakangnya. Dan enjin itu dicipta oleh Tuhan yang sama, yang menurunkan Al-Quran sebagai wahyu kepada Nabi dan Rasul. Yang tu kita kena tanam kuat-kuat dalam kepala supaya otak kita tidak sekular. Sama ada sekular dalam bentuk orang sains tolak agama, ataupun sekular dalam bentuk orang agama tolak sains. Kerana tolak-menolak tu tidak boleh berlaku. Dan itulah uniknya yang terjadi kepada uniknya yang saya temui semasa saya membuat sedikit penyelidikan tentang Imam Birgizi dahulu, kerana cara Imam Birgizi mengklasifikasikan ilmu tak macam yang kita biasa jumpa sekarang lah. Maknanya ilmu faraid, matematik dan juga ilmu fiqh duduk dalam kategori yang sama, kerana ilmu dikumpulkan ataupun diklasifikasikan berdasarkan fungsinya, bukan berdasarkan kepada label-label yang diberikan kepadanya, origin yang terpisah di antara sunatullah dengan syariatullah. Benda tu terjadi lebih kurang dalam 100 tahun kemudian selepas daripada zaman Imam Birgizi. Jadi kalau di dalam masyarakat kita, apa dia punya implikasi dia? Kalaulah saya nak pemudahkan supaya kita tak macam memberat-beratkan sangat perbincangan kita ni, saya suka kalau kesan daripada membaca buku Seni Berfikir Yang Hilang ni, kita terasa bodoh. Ya, sebab saya sendiri sebagai penulisnya ataupun ialah maknanya penyampainya yang ditranskripkan itu, saya sendiri jadi begitu. Kerana saya rasa saya bodoh lah. Bodoh tu bukan maksudnya bodoh tak boleh berfikir, tapi bodoh tu maknanya banyak sangat yang kita belum tahu. Dan bila kita sedar yang banyak benda yang kita tak tahu, dia menyebabkan kefasihan kita bercakap berkurang. Dia akan menyebabkan kelancaran kita berkata-kata berkurang. Bukan menukar kita menjadi orang yang tidak berkata-kata, tapi dia menjadikan kita orang yang memperlahankan komentar-komentar kita terhadap apa-apa perkara lah. Jadi saya suka kalau akibat daripada baca buku ni, ramai orang jadi hilang keyakinan untuk membuat bising. Ya, membuat bising tu
yalah, semua benda nak komen, ini nak cakap, itu nak cakap. Dia sentiasa bila nampak je satu benda, dah tahu semua ke ataupun ada lagi yang belum tahu. Akhirnya kita tersedar yang oh, sebenarnya kita tak ada apa-apa yang berharga untuk kita nak sampaikan. Hari ini bila kita nak, contohnya dalam kegairahan masyarakat kita untuk berdakwah, kita tidak menselaraskan kelajuan berdakwah kita dengan kelajuan mencari ilmu. Kerana kalau kita banyak menghabiskan tenaga dan masa mencari ilmu, kita akan memperlahankan dakwah kita. Daripada 10 benda yang kita nak cakap, maka mungkin balighu anni walau ayah, ya, sampaikan daripadaku walaupun satu ayat yang dipesankan oleh Nabi SAW itu, mungkin dia jadi tinggal satu ayat kerana satu ayat itulah yang benar-benar berasaskan kepada satu ilmu. Saya tak tahu macam mana, saya takut saya salah mengungkapkannya, tapi internet, social media kita, masyarakat kita jadi bising sebab banyak sangat tazkirah, banyak sangat peringatan, banyak sangat kata-kata hikmah yang kesemuanya itu adalah benda-benda yang ceroy, benda-benda yang tidak didasarkan kepada ilmu. Sebab kalau you cari ilmu betul-betul, you akan tangguhkan nak bagi tazkirah tu. Instead of bagi tazkirah hari ni, nanti dulu. You kena baca lagi, you kena faham lagi, dan mungkin minggu depan baru menyuarakan satu pandangan. Maka kebisingan lambatkan perkataan-perkataan yang baik yang kita nampak ni, dia bertukar tidak lagi menjadi baik, dia menjadi benda-benda yang tidak berkhasiat kerana dia kosong daripada substance, dan substance-nya adalah ilmu, dan ilmunya pula itu adalah ilmu yang merangkumi pelbagai cabang ilmu untuk satu-satu benda itu ada asasnya. Mungkin bagi saya yang lebih menjadi kebimbangan saya adalah berbalik kepada soal pendidikan. Dan pendidikan ini bukan pendidikan di peringkat universiti. Universiti pun penuh krisis juga, tetapi saya sendiri terdorong untuk nak buat sesuatu berkenaan dengan hal ini, ialah di peringkat sekolah, termasuklah di peringkat pendidikan awal kanak-kanak. Apabila saya tekankan di dalam artikel yang telah ditulis 6 tahun, 7 tahun yang lalu, bahawa dalam kegairahan kita nak mengislamikkan anak-anak kita yang Muslim ini, kita jangan lupa terlebih dahulu untuk anak-anak itu dimanusiakan terlebih dahulu. Dimanusiakan terlebih dahulu itu maksudnya kita kena ingat balik bahawa Allah turunkan wahyu. Wahyu ini perlu diamalkan, adalah untuk diamalkan oleh manusia, dan manusia itu perlu bersifat manusia, maka barulah dia boleh memahami wahyu. Ya, kata Dr. Naim Yassin di dalam bukunya Mabahis fil Aql, dia kata untuk dunia ini menjadi baik dengan hidayah daripada Allah SWT, dia perlukan 3 benda. Pertama, hidayah datang daripada Allah. Ketiga, hidayah itu diamalkan. Tetapi kedua, sebelum hidayah itu diamalkan, ialah hidayah daripada Allah Ta'ala itu difahami. Kalau hidayah daripada Allah tidak difahami, maka walaupun wahyu ada, maka dia tidak terbit sebagai satu kebaikan. Kerana orang tak faham kenapa Allah suruh buat benda ni, dan bagaimanakah sepatutnya perintah Allah ini difahami dan dilaksanakan dengan betul. Maka lahirlah bid'ah, lahirlah khurafat, lahirlah amalan-amalan yang tidak serve tujuan asal kenapa Allah wahyukan benda tu. Maka jadi untuk memperbaiki benda tu, kita kena islah pendidikan. Dan benda tu tak mampu, saya tak dapat nak membayangkan macam mana nak mengislah pendidikan di dalam skala yang besar. Sebagai orang kata macam
pendidikan public, pendidikan awam, di public school, di sekolah di bawah Kementerian Pendidikan. Saya awal-awal lagi saya tidak meletakkan harapan di situ, tetapi saya pergi ke sekolah swasta, dan sekolah swasta ni adalah pilihan yang berat. Pilihan yang berat sebab sekolah swasta ni miskin. Kita sendiri kena jadi miskin, kemudian cikgu-cikgu sekolah swasta miskin, yang mungkin berada sedikit adalah mak bapak budak-budak di sekolah tu, tetapi mereka juga jadi miskin akibat menghantar anak ke sekolah swasta, kerana instead of menghantar anak ke sekolah yang mereka tak perlu bayar apa-apa, mereka kena allocate jumlah duit yang banyak untuk ke sebuah sekolah yang tidak menerima dana melainkan hanya daripada sumber berkenaan. Maka di sekolah, contohnya bila saya datang ke Finland, saya belajar lebih lagi serba sedikit tentang bagaimanakah berfikir muncul di dalam pendidikan. Kita semakin memahami bahawa kita tidak boleh mengajar critical thinking kepada sesiapa. We cannot teach critical thinking because sebabnya ialah kerana pemikiran kritis disalah tanggap oleh ramai orang sebagai ia adalah merupakan satu skill, seperti kemahiran mengayuh basikal, kemahiran menggunakan mesin tertentu. Sedangkan dia tidak begitu. Critical thinking ini, contohnya orang kata penyelidik yang menggabungkan di antara neuroscience dengan pendidikan, mereka merumuskan, antaranya yang paling mudah untuk dibaca oleh orang ramai ialah Daniel Willingham. So Daniel Willingham mengatakan bahawa untuk membolehkan seseorang itu berfikir dengan baik dalam tiga domain, tiga orang kata tiga area ni, yang pertama adalah untuk reasoning, yang keduanya adalah untuk making judgement dan membuat keputusan, dan yang ketiganya adalah untuk menyelesaikan masalah. Untuk reasoning tu macam, kenapa benda ni jadi macam ni, kenapa kalau benda ni begini, akibatnya jadi begini. Contohnya gitu, itu reasoning. Yang kedua, kita nak buat keputusan. So nak pilih yang mana? Nak pilih yang ini ke nak pilih yang itu? Kemudian yang ketiganya ialah untuk menyelesaikan masalah. Masalah macam-macam lah. So kita boleh imagine rumah tangga, masalah di tempat kerja. Ketiga-tiga benda ni ada. So pemikiran kritis, critical thinking, untuk dilakukan dalam reasoning, untuk dilakukan di dalam problem solving, untuk dilakukan di dalam making judgement dan making decision, kita tidak boleh latih. Macam latih orang berfikir dan gunakan kemahiran berfikir itu supaya apa saja masalah yang datang, dia boleh selesaikan. It doesn't work like that. Dia perlu ada prasyarat dia. Prasyarat dia ialah you kena ada ilmu tentang benda tu dulu. Lebih banyak seseorang itu tahu tentang, lebih banyak seseorang itu ada ilmu, maka bertambahlah kemampuan dia untuk berfikir secara kritis. Kalau ilmu sikit, ilmu tak ada, tapi nak critical thinking, tak jadi sebab tak ada modal dia. Dan sebab itu saya tegur anak saya di sini, dan masalah ni bukan masalah kecil, masalah besar. Sebab anak saya yang sedang yang belajar theory of knowledge dalam IB punya curriculum, iaitu satu subjek yang very fundamental dan very core, tetapi mereka tidak ada buku teks, mereka tidak ada material, mereka tidak membaca, tetapi mereka terus pergi kepada berbincang bagaimana nak menyelesaikan masalah etika di dalam soal sekian. Akhirnya bila ilmu tak ada, kemudian nak critical, akibatnya dia jadi mumbling, dia jadi merepek-repek. Sebab you don't have the knowledge. You need to have the knowledge first, dan baru you boleh kritis dalam berfikir. Sebab itu masa saya belajar di Jordan dulu, bila kita belajar subjek qawaid fiqhiyah. Qawaid fiqhiyah ni kita belajar, contohnya saya berikan contoh. Kalau sekiranya seorang itu bawa bas, dia bawa bas, dalam bas dia ada 40 penumpang. Tiba-tiba seseorang telah melintas di hadapan basnya
dalam tempoh setengah saat, pemandu bas itu perlu membuat keputusan sama ada dia nak mengelak daripada melanggar orang yang tiba-tiba muncul tengah jalan tu, dan itu boleh menyebabkan bas tu jatuh gaung dan ramai yang akan mati, ke ataupun dia terus langgar sahaja seseorang itu untuk menyelamatkan 40 orang yang ada dekat belakang. Untuk jawab soalan itu membabitkan soal etika, membabitkan soal orang kata daruriyat al-khamsah dalam agama kan, semua benda tu. Maka untuk jawab soalan itu, subjek qawaid fiqhiyah yang diajar kepada kami di peringkat bachelor degree, bukan master PhD pun, dipelajari lewat. Maknanya dah tahun 3, tahun 4. So tahun 1, tahun 2 kena belajar apa dulu? You kena belajar fiqh dulu. Benda yang basic dulu, fiqh dulu, hukum ini, hukum itu, tu. Baru you boleh pergi kepada benda-benda yang bersifat macam critical thinking. Tapi kalau knowledge tak ada, and then you nak ajar critical thinking, dia tak jadi. Kita ada belajar tentang knowledge transfer dalam learning sciences. Ilmu tu, kita boleh transfer tak satu kemahiran kepada satu konteks yang lain. Contohnya, Armenia pernah mewajibkan chess, ya, permainan catur, shatranj, permainan catur di sekolah-sekolah di Armenia, kerana wujudnya pemahaman pada masa tersebut, kalau pandai main chess, maka pandai problem solving. Tetapi bila saintis kaji dasar tersebut, mereka dapati dasar itu tidak betul. Sebab orang-orang yang pakar dalam permainan chess, bukanlah mereka itu pakar dalam problem solving. Mereka pandai dalam chess itu kerana memori mereka telah melihat pelbagai movement dan mereka mengingatinya. Mereka telah melihat beribu-ribu pertandingan permainan, maka mereka dah mengetahui dah langkah macam ni, langkah macam ni. Dan mereka menggunakan recall proses untuk buat decision, saya nak kalahkan opponent saya macam mana. So itu bukan critical thinking, tetapi you gunakan recalling process. Sebab itu orang yang pakar dalam chess itu, kalau you letakkan dia di medan perang, you mesti, oleh kerana you pakar chess, dan mesti you tahu macam mana strategi peperangan yang lebih baik. Not necessarily, sebab that skills is not transferable as direct as that. Ya, benda ni tadi. Jadi mungkin saya dah jauh sangat pergi, tapi kalau patah balik kepada perbincangan kita, so maknanya soal berfikir ini memerlukan kepada satu rombakan yang besar, dan mungkin rumusan yang sedap sikitlah kalau boleh saya nak rumuskan di peringkat ini. Pada pandangan saya, secara jujur ni lah, tanpa ada sebarang kepentingan ataupun ill intention, bagi saya strategi Kementerian Pendidikan Malaysia tentang KEBAT, ya, High Order Thinking Skill ataupun kemahiran berfikir aras tinggi, mengajarnya sebagai satu elemen yang begitu, dan bukannya secara organik tanpa memberi nama kepadanya, adalah satu usaha yang sia-sia, adalah usaha yang tidak selari dengan dapatan-dapatan sains, bahawa you cannot make our students orang kata berfikir aras tinggi, melainkan you kena ubah culture, you kena ubah budaya, ubah kurikulum, ubah segala-galanya supaya budaya berfikir aras tinggi itu terbentuk dengan sendirinya. Banyak membaca, dan sebab itu buku Syekh Yusuf Qaradawi menjawab hal ini, because sebelum you nak selesaikan masalah, you kena ada 6 ilmu. Ilmu itulah knowledge, orang kata base yang saya sebut tadi, dasar ilmu tu. Bila you ada semua benda tu, baru fikiran you bercambah-cambah. Bila you nampak babi, you nampak di belakang babi tu 6 cabang ilmu. Bila you nampak orang ambil wuduk, you nampak soalnya bukan hanya soal wuduk tu sah tak sah, tapi you fikir lebih luas. Apa tujuan semua benda tu? Bukan saya saja nak mengada-ngada berfikir ke apa, tetapi kerana nak menyelesaikan masalah-masalah yang wujud dalam hidup ini yang memang kompleks, seperti yang telah kita sentuh sebelum ini. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih diucapkan pada Asri Rizal, ya, berkongsi tadi tentang apakah yang perlu kita laksanakan, lantaran daripada awal tadi Ustaz memberi highlight dalam satu naskah ataupun buku yang
banyak menggunakan istilah-istilah ilmu, sama ada yang tahu tak tahu tadi itu, ya. Yang paling banyak adalah Al-Quran. Nak menceritakan budaya ilmu dalam Al-Quran itu penting, dan bila bercakap tentang istilah-istilah itu pun perlukan kepada kefahaman, diskusi lain, ya. Tapi bila kita bawa kepada komponen kedua, iaitu ilmu yang pelbagai sudut itu yang disentuh dalam Al-Quran, perlu uh, dikuasai, ya, oleh umat, oleh manusia, agar dengan pelbagai disiplin ilmu. Kalau dalam Dr. Yusof Qaradawi, sebagaimana yang kita tengok sebentar tadi, ada 6 perkara, maka paling kurang pun kita boleh melihat satu-satu perkataan ke satu isu itu dalam 6 disiplin. Kalau pelangi itu ada 7 warna, ini ada 6 angle sudut, agar kalau tengok dalam dia, kalau belajar probability ataupun kalau satu yang tanda seru tu satu kemungkinan sajalah, kan. Tapi kalau kita ada 3 ataupun 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, itu ilmu matematik dulu, lama-lama Ustaz ni. Jadi akhirnya probability itu adalah amat luas, apatah lagi kalau Quran Sunnah itu pun dah banyak ilmunya. Katakan ilmu Quran Sunnah ada 10 perkara tentang, kalau walaupun petang-petang ni taklah sedap, tapi bolehlah kita cakap pasal babi tadi tu, yang khinzir tadi tu. 10 ilmu daripada Quran Sunnah, 10 ilmu daripada sejarah, 10 ilmu daripada bahasa, 10 tu dah 30 probability tu dia akan menghasilkan probability solusi 30 kali 29 kali 28 kali itulah, dan itu yang akan menjadikan dunia ini bukan sekadar black and white, kan. Dia mempunyai cara pandang yang lebih luas, dan ini ada kaitan dengan tajuk kita pada hari ini, iaitu berfikir, ya. Pasal nak kuasai ilmu yang luas itu memang satu proses, tapi dalam masa yang sama berfikir itulah peluang untuk kita explore lebih banyak lagi. Dan bila explore lebih banyak yang disampaikan oleh Ustaz Azrizal tadi, akhirnya kita rasa bahawa banyak ni tak tahu. Kan. Jadi bila banyak tak tahu tu, bersedia untuk, kalau ulul albab tu salah satu kemahirannya mendengar ataupun mengkaji lebih lagi, ataupun melihat sudut lain orang respon pada sesuatu perkara, dan tidaklah semudah yang berlaku sekarang. Kompleksiti yang berlaku sekarang disebabkan kita mungkin banyak fasiliti internetnya dengan media sosial macam-macam jenis, Facebook, Twitter dan sebagainya. Tetapi bila berfikir itu tidak diperkasakan, jadi yang keluar dekat atas internet itu kadang-kadang, ataupun perkataan yang keluar itu adalah perkataan yang tidak diproses matang, dan itu merosakkan lagi masyarakat sekarang ini. Jadi itu yang kita diskusi, Ustaz. Kita ada 1-2 banyak sebenarnya komentar dan soalan. Cuma mungkin saya nak bawakan satu sebentar tadi. Mana saya baca tadi? Okey, saya ambil yang ni. Apakah sebenarnya kita terperangkap antara melaju seperti mana dunia berubah, ataupun melambatkan langkah agar ilmunya pure and solid? Itu antara laju dan perlahan. Adakah dia, kalau mudah ceritanya, walaupun bukanlah itu point je kan, tapi kalau saya mudah ceritanya, tazkirah sekarang ni kalau boleh semua, apatah lagi waktu PKP ni, banyak sangat malam tu macam-macam ada, kan. Selain daripada TV, kalau offline dulu sebelum PKP, dekat masjid, segala-gala masjid semuanya, siapa tak buat tazkirah satu malam tak ada pun, penceramah tak datang, AJK kena marah, kan. AJK kena marah. Dan saya sebenarnya jadi pengurusi kat sini, usaha untuk ni, kalau ada yang duduk dekat sini yang dengar ni, dia tahulah. Cuba nak mengurangkan sikit tazkirah, bagilah 1-2 hari tu berehat sikit, duduk je lepas sembahyang maghrib tu, ataupun balik rumah lah, kan, bersama dengan keluarga. Jadi macam mana Ustaz? Nak melaju, nak melambatkan tu apa dia punya cara, kita sebenarnya apa di sebalik statement Ustaz tadi tu, agar dia tak adalah lepas ni orang kata kalau macam tu kita potong semua tazkirah, kan. Ataupun kita makin laju lagi. Silakan.
wallahu alam, apa yang mungkin boleh saya respon kepada persoalan sahabat kita tadi daripada Fatihah Amir. Terima kasih. Mungkin kita perlu mengenengahkan kembali bahawa untuk apa semua ini, ya, maksud dia untuk apa semua ini kita fikirkan, untuk apa semua ini kita tahu. Dan jawapan kepada semua perkara ini berbalik kepada sesuatu yang sering didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana baginda memohon daripada Allah agar memberi perlindungan daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Dan apa yang menjadikan ilmu bermanfaat itu ialah natijah daripada ilmu tersebut, iaitu amal. Justru yang perlu dibanyakkan adalah amal. Dan sekiranya kita committed untuk melahirkan amal dan mengelokkan amal, maka kita akan membahagikan portion masa, usaha kita, komitmen kita seimbang di antara mencari ilmu dan mengamalkannya. Dan itulah mungkin salah satu daripada apa yang pernah saya coret-coretkan lah, sebab saya pun mencari perkataan macam mana nak describe benda tu dengan baik kan. Kita kena berhenti daripada tabiat shopping ilmu. Ya, shopping ilmu tu macam saya sebut tadi lah, kita nak baca ni, nak tahu ni, kerana kita kena ingat Al-Quran juga mengingatkan kepada kita, susah sebab saya tak hafiz ni kan, tapi ilmu boleh menjadi sumber seseorang itu rosak. Ilmu sepatutnya menjadi cahaya, tetapi ilmu juga boleh menjadi punca manusia rosak. Malah golongan-golongan yang dibinasakan oleh Allah SWT juga, salah satu daripada asas yang menjadi kebinasaan mereka ialah apabila mereka bergembira dengan ilmu-ilmu yang mereka ada. Malah orang-orang Yahudi, kita tahu di zaman Nabi SAW, salah satu daripada cara mereka merendah-rendahkan orang Arab ialah pada mereka itu memberitahu kepada orang Arab bahawa kamu ini jahil, kamu ini orang yang tidak berpengetahuan, tidak macam kami, sebab kami adalah orang yang ada kitab, kami adalah orang yang ada ramai para rasul, nabi diutuskan kepada kaum kami. So kami adalah orang yang tahu banyak, kamu adalah orang yang tahu sedikit. Maka ilmu membinasakan setengah-setengah orang apabila ilmu itu hilang kiblatnya, hilang tujuannya. Justru apakah beza di antara kita katakan cara para sahabat bertaamul, berinteraksi dengan Al-Quran dibandingkan dengan mungkin sebahagian kita sekarang? Para sahabat dahulu memperlahankan proses mereka menghafal Al-Quran. Apabila mereka belajar 10 ayat daripada Nabi SAW, memahaminya, mengingatinya, memahaminya, mengamalkannya, kemudian baru berpindah kepada 10 ayat yang berikutnya. Kemudian berpindah kepada 10 ayat yang berikutnya. Dan ada pelbagai riwayat yang menceritakan tentang hal tersebut. Dan itu menjadi sebab mengapa generasi sahabat itu ada ramai di kalangan mereka yang mengambil masa yang lama untuk menghafal ayat-ayat tertentu, seperti Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yang mengambil masa 12 tahun kalau tidak silap saya untuk quote-unquote menghafal surah Al-Baqarah, ya. Kerana hafazan itu datang bersama dengannya pemahaman dan juga mengamalkan isi kandungan yang terdapat di dalamnya. Tetapi bila kita tidak memberikan portion yang cukup pada mengamalkan apa yang kita dah tahu, maka tabiat yang muncul adalah kita seronok tahu,
Seronok tahu, bukan seronok buat, ya, seronok tahu. Maka hari ni tahu ni, lepas tu esok nak tahu lagi, lusa nak tahu lagi, and then nak tahu lagi, dan akhirnya benda tu menjadi hiburan. Ilmu jadi lara. Ditambah burukkan lagi pula apabila ustaz-ustaz yang berceramah, pengisi-pengisi kuliah pula turut sama terjebak di dalam memburukkan vicious cycle ini apabila mereka tidak buat homework. Mereka buat decision nak kuliah maghrib apa sekejap lagi ketika mereka dalam kereta semasa dalam perjalanan nak menuju ke masjid dan surau. Tak buat homework, tak buat nota dan tidak bermaksud untuk menyampaikan dan mengajar sesuatu yang substantial. Maka di situlah pada pandangan saya bahawa kita nak melajukan atau nak memperlahankannya bukanlah for the sake of the speed itself, tapi for the sake of putting things on track agar ilmu dan amal itu seiringan. Belajar 3-4 benda, 5 benda, kemudian berusaha bersungguh-sungguh untuk 3-4 benda yang kita tahu tu kita amalkan adalah lebih baik daripada tahu beratus-ratus benda, beribu-ribu benda, tapi at the end dia hanya menjadi ilmu la yanfa yang didoakan oleh Nabi supaya kita dijauhkan daripadanya. Jadi di situlah mungkin mungkin sedikit respon saya yang serba sederhana ini, bahawa itulah yang harus dijadikan sebagai cara kita mempertimbangkan, melajukan atau memperlahankan dalam proses kita nak mencari ilmu, iaitu mengorientasikan ilmu itu kepada amal. Wallahualam. Baik, terima kasih Ustaz Rizal atas jawapan soalan sebentar tadi, ya. Mungkin dalam sesi ini sempat satu soalan je, iaitu soalan tadi, apakah sebenarnya kita terperangkap antara melaju dan juga melambatkan. Dan kalau saya dapat daripada apa yang Ustaz sampaikan tadi, bukan sekadar istilah laju dan lambat, tetapi tengok kepada apakah fungsi ataupun dia punya objektif yang ingin dicapai, ya. Dan itu membawa kita kepada bukan konklusi akhir, tapi kalau saya melihat tadi Ustaz, ya, tadi Ustaz bercakap tentang ada 6 disiplin yang dikongsikan oleh Dr. Yusof Qaradawi. Itulah yang dibincangkan dalam buku Seni Berfikir Yang Hilang. Dalam masa yang sama, berfikir ini nak bawa ke mana? Adakah berfikir untuk lebih banyak lagi shopping ilmu pasal ada 6 disiplin tadi, ataupun sebenarnya Ustaz cakap tadi fikir pelbagai ilmu ini membawa kepada amal, kan, action bias ataupun membawa kepada amal bias kat situ. Jadi istilah ilmu dan amal ini mungkin inilah yang Ustaz maksudkan dengan substantial tadi tu, ya, ataupun istilah lainnya ilmu bermanfaat. Ini adalah satu sudut yang dalam sebenarnya, yang bukan kali ini, mungkin dalam masa kalau ada ruang lagi pada masa akan datang, kita akan berbincang sebenarnya apa yang dimaksudkan dengan ilmu bermanfaat. Pasal senarai ilmunya macam dah tahu, Dr. Yusof Qaradawi dah letakkan 6 senarai itu. Adakah lepas ni pergi dekat profesor sejarah, profesor sastra, profesor psikologi apa sebagainya untuk dapatkan ilmu tersebut, tapi taklah nampak macam itu yang dimaklumkan oleh Ustaz tadi, disebabkan ada kaitan dengan sahabat, 10 ayat, cuba mendalami, kalau boleh nak bawa kepada amal, action bias tadi itu, kan. Dan action bias ini kita nampak memang real, disebabkan orang itu dia belajar mungkin sekali ni 1 jam, 1 jam setengah, masalah dah banyak dah tu, banyak benda yang nak kena selesaikan. Jadi kalau katakan yang ini dapat dibawa kepada amal sikit-sikit, ya, dapat improvekan lagi, di situlah kefahaman yang mungkin menjadi topik perbincangan bersama Ustaz pada masa akan datang, ya. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz. Pasal biasanya kat hujung ada kesimpulan, kan, tapi yang ini kita bawa kepada kesimpulan untuk dipikirkan. Nama pun seni berfikir yang diskusi. Jadi mungkin 1 minit akhir Ustaz untuk Ustaz sampaikan cadangan kepada yang mendengar berdasarkan pada diskusi
siri pertama, yang kedua ketiga tak pasti lagi, tapi tak apa, nanti kita bincang lah Ustaz ya. Okey. Tapi paling kurang pun masing-masing pergi daripada program ini dengan ada sesuatu. Silakan Ustaz. Dan kesimpulan tu mungkin bukanlah sifatnya untuk kita nak menjadikan perbincangan kita tadi tu simplistik, tetapi supaya kita boleh beredar daripada sesi ini dengan sesuatu yang kita pegang. Dan apa yang kita pegang itu ialah bila kita berfikir semula tentang soal isi kandungan buku seni berfikir yang hilang ini, dia seharusnya menjadikan kita bermuhasabah kembali. Apakah masalah-masalah yang wujud? Kerana saya yakin semua orang ada masalah, sesempurna mana pun hidup, kita sentiasa ke arah nak yang lebih baik. Maka pernahkah masalah-masalah muncul dalam hidup kita ekoran daripada kesilapan kita di dalam tidak melihat satu-satu benda itu daripada sudut yang menyeluruh, yang kalau kita ada sudut yang menyeluruh itu, mungkin pendirian, pendapat dan tindakan kita pada satu ketika dahulu berbeza. Jadi jadikanlah itu sebagai satu tekad dan azam untuk kita memperbaiki diri agar di masa-masa hadapan ini kita bila berinteraksi dengan suami, dengan isteri, dengan anak-anak, dengan masyarakat, kita tidaklah jadi macam overthinking, tetapi kita memperlahankan dan tidak orang kata begitu spontan dan juga begitu cepat dan gelojoh untuk bercakap sesuatu ataupun bertindak sesuatu. Ambil sedikit masa untuk berfikir dan menyelesaikan masalah itu dengan baik. Namun dalam semua usaha kita juga janganlah kita lupa untuk terus bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana akhirnya di situlah letaknya kehambaan kita kepadanya, walaupun di atas keseluruhan ilmu dan segala macam cara berfikir yang telah kita kuasai dalam proses ni tadi, insyaAllah. Dan insyaAllah kita sambung lagi dalam halaqah-halaqah yang akan datang, yang akan dimaklumkan insyaAllah selepas ini. Wallahu'alam. Baik, terima kasih Ustaz atas perkongsian kesimpulan tadi. Moga-moga itu sebagai peringatan pada saya, dapatlah bawa sesuatu daripada perkongsian hari ini. Dan terima kasih banyak pada Ustaz Rizal sudi berkongsi 1 jam 30 minit ini. Dan nanti nak pinjam lagi lah 1 jam 30 minit pada bila-bila masa Ustaz dia berborak-borak begini. Dia dah kalau nak berborak berdua-dua je boleh juga kan, tapi alang-alang dah dapat tu masa yang berharga ni, kita berkongsi dengan 220 orang online sekarang ni. Harapnya ia mencambahkan lagi ilmu dan amal insya-Allah. Terima kasih banyak Ustaz. InsyaAllah. Sama-sama. Okay. Jumpa lagi insya-Allah. Pada tuan-tuan sekalian, saya ucapkan terima kasih. Kita doakan dapat lagi bersama dalam diskusi seni berfikir ini, bahagian yang kedua. Tarikh dan masanya kita tengok nantilah, kita doakan insya-Allah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.